والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin majlis sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita terus membincangkan tentang kehidupan mukmin yang penuh dengan kebahagiaan. Yang kita sebut pada pengajian yang sudah bahawa orang mukmin ni orang yang tidak selayaknya untuk hidup dalam keadaan yang bersedih ataupun hidup dalam keadaan yang sengsara. Kerana sifat mukmin itu sendiri menjadikan orang itu bahagia. Kita kena ingat, bila sebut saja kita mukmin, maka orang mukmin ni orang yang tidak dalam keadaan duka cita. Tetapi orang mukmin ni orang yang hidup dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Ini sikap dan sifat yang mesti ada dalam setiap di kalangan kita. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut laisa dzalika illa al-mu'min. Tak akan berlaku perkara demikian kecuali orang mukmin. Dan dalam hadis Rasulullah cerita, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ajaban li amril mu'min. Aku menjadi takjub dalam urusan orang mukmin. In amrahu lahu khair. Kerana semua yang berlaku dalam hidup dia baik, kata Rasulullah. Kemudian wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Kalau dia ditimpa dengan ujian dalam hidup dia akan sabar, itu yang terbaik padanya. Kalau sekiranya dia diberi kebaikan, wa in asabatul khaira, kalau dia diberi kebaikan di sisi Allah, syakara fa kana khairan lah, dia akan syukur. Sifat orang mukmin ni orang yang bila diuji dengan ujian dia sabar. Bila dia diberi kebaikan maka dia syukur. Ini kelebihan orang mukmin. Rasulullah kata walaysa dzalika illa al-mu'min. Tak akan berlaku perkara demikian kecuali orang mukmin. Orang mukmin je orang yang sifat yang sedemikian rupa. Jadi orang mukmin ni tak selayaknya hidup dalam keadaan yang duka cita. Orang mukmin ni hidup dalam keadaan yang Allah jadikan penuh kebahagiaan bila kamu jadi seorang mukmin. Cuma baki lagi kita kata, kenapa kita tak dapat macam tu? Kenapa kita tak rasa sebagaimana begitu? Jawabnya kerana kita tak pandai nak mengolah setiap urusan agama dalam hidup kita. Kita tak pandai nak ambil yang diajar dalam agama itu masuk dalam tualan kita, yang menyebabkan akhirnya kita hidup berpandukan hawa nafsu, tidak berpandukan kepada yang dinamakan dengan apa yang diajar dalam agama. Inilah satu kesilapan yang sedang berlaku di kalangan kita. Boleh jadi juga ada orang kata, saya dah olah, tapi saya tetap juga tidak dalam keadaan bahagia. Macam mana saya nak jadi demikian? Jawabnya kerana kita olah benda yang kita tidak ada ilmu. Ini kesan juga. Bila kita tidak ada ilmu, maka kita tak tahu benda apa yang sedang kita mengolah dalam hidup kita. Kita nak menjadikan perkara demikian dalam hidup. Yang ni yang menyebabkan kita jadi sukar untuk kita nak jadi bahagia pada kita. Faham ke tak faham ni teman-teman dah? Macam berat dah pagi-paginya untuk nak fikir tentang erti bagaimana kita sifat orang mukmin dalam hidup yang menjadi bahagia. Sikap dan peribadi orang mukmin adalah tidak pernah rasa berduka cita ataupun kecewa dalam hidup. Ini sifat kita. Jangan kita ada rasa kecewa dalam hidup kita. Ini perbezaan di antara seorang mukmin dengan juga orang yang biasa. Orang biasa, dia tidak ada sifat yang dia sentiasa kejap-kejap rasa sedih, kejap-kejap rasa tak puas hati, kejap-kejap. Ni orang yang biasa, yang orang awam dipanggil. Tapi orang mukmin tak. Orang mukmin ni orang yang ada sifat qanaah, rasa cukup dalam jiwa dia. Dia akan rasa dia akan ada sifat sabar pada diri dia. Ni orang mukmin. Orang mukmin yang dihiasi dengan cara demikian. Kalau pada hari sekian ana akhir-akhir ni ana tengok balik ucapan Syahid Dr. Ramadan Al-Buti. Ana tengok dia cerita, pernah satu ketika dia ceritakan bagaimana dia berprasangka sikit terhadap seorang. Dia satu ketika dia tengok orang tu,
Orang ni, dia tengok orang tu biasa berjanggut. Dia cerita dalam kuliah dia. Dia orang tersebut orang yang berjanggut. Dia kata tiba-tiba satu hari orang tersebut telah menipiskan janggut dia. Mengurangkan daripada yang panjang menjadi pendek sikit. Janggut. Dia hanya berkata dalam hati dia, kenapa orang ni? Dulu dah cantik dah dia berjanggut. Tiba-tiba kenapa dia nipiskan janggut dia? Dia berkata dalam hati dia tak sebut pada orang tersebut. Satu hari Allah nak ajar pada dia, dia kata. Dia pergi ke tukang gunting, tukang gunting menipiskan janggut dia. Ternipis janggut dia. Tak sebagaimana biasa. Dia sebut demikian. Lalu dia rasa kecewa sangat. Maknanya terlintas dalam hati dia, kenapa dia nipis? Baru dia teringat balik. Oh, dulu aku pernah berprasangka pada orang. Kenapa dia ni menipiskan janggut? Sedangkan waktu ni Allah balas balik apa yang aku telah sangka tadi. Dia pun sebut dalam kuliah dia, saya minta maaflah pada orang yang saya berprasangka itu disebut. Nak sebut ni gambaran bagaimana jaganya orang mukmin ni hati. Kita diajar supaya sampai peringkat hati kita ni, kita jaga jangan sampai peringkat hati yang cepat kecewa. Ramai di kalangan kita kadang-kadang kita memang di sudut luaran kita ni kita boleh senyum-senyum je, tapi dalam hati kita ni cepat kita kecewa. Cepat dalam perasaan kita tak boleh nak kawal. Kerana kita orang awam. Kerana kita tengok je makanan yang dihidang. Misal contohnya, kita dihidang makanan, kita kata alah macam ni pun dihidang, kita sebut dalam hati, tapi kita ni tak sebut pada mulut, tapi dalam hati kita. Kadang-kadang kita pergi rumah kawan-kawan kita kan, kita duduk je, kita datang dalam hati kita ni, datang dalam jiwa kita ni terperasaan, tertanya-tanya, kenapa yang disebut dengan kenapa pada diri kita ni tuan rumah ni tak hidang-hidang makanan kan. Kita duduk je, kita sampai pukul berapa lah nak hidang makanan, kita datang perasaan demikian, tapi kita tak luah pun. Walaupun kita tak luah, tetapi sebenarnya dalam keadaan sebegitu menyebabkan kita ni sedang berprasangka pada tuan rumah. Tak boleh nak jaga hati kita dan perasaan kita. Kita dengan pasangan hidup kan, kita tengok pasangan hidup kita tak luah pun, tapi dalam hati menyampah aku tengok orang tua. Dalam diri kita kan, kadang-kadang kita tak lafaz pun, tapi ada benda yang kita berkata-kata dalam hati kita, yang nak jaga yang ni payah dalam hidup. Kemudian perjuangan dalam kehidupan kita adalah melawan tekanan. Di antara benda yang kita kena kuat sikit dalam hidup kita ni, nak lawan tekanan yang berlaku dalam hidup, yang anda biasa sebut qahrir rijal, tekanan orang yang ada kuasa dibandingkan kita yang tiada kuasa. Ini benda yang kita berhadapan dalam hidup kita. Ni perjuangan yang kita kena lalui. Melawan ujian di antara perjuangan yang kita kena lalui dalam hidup kita. Melawan ujian bukan maksud kita lawan, kita mampu untuk merintangi setiap ujian-ujian yang kena dalam hidup kita. Melawan segala dugaan yang hadir dalam diri kita. Sama saja kekuatan ini tidak ada pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Orang mukmin dia mampu. Bila kita diuji dengan ujian-ujian yang berat, mulut kita sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ana biasa sebut, bila orang kata sesuatu benda yang tak baik untuk diri kita, mulut kita disebut hasbi Allah, memadilah bagi Allah, ni'mal wakil, sebaik-baik penjaga, ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baik yang penjaga dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Kita kata ustaz, bila belajar ni senanglah nak sebut, tapi bila kena tu payah nak sebut. Ramai di kalangan kita kan, orang kita boleh baca ayat kursi, tapi kalau dah kena kejar kat hantu, tak boleh baca ayat kursi. Tak boleh baca lah. Dalam timbul itu Allah, nak sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu, tak boleh pada diri dia. Ini nak sebutnya kerana bila kena. Bila kena tu terlalu sukar, kerana tiada latihan dalam diri kita. Puncanya tiada latihan. Sebab tu Islam suruh latih diri kita. Bila latih tu tak semestinya waktu mana kena ujian baru kita buat. Tapi dalam hidup kita ni kena sentiasa latih untuk jadi sabar,
Walaupun kita tak kena ujian lagi, kena berlatih pada diri kita untuk kita senyum, walaupun tak sampai masa senyum lagi. Itu cara demikian. Waktu dalam hidup kita kan, duduk depan cermin, jangan-jangan sekali tengok tak ada orang, senyum seorang. Pastikan orang tak ada. Waktu mana orang ada, jangan senyum. Jangan buat tengah-tengah orang nampak kita duduk depan cermin. Cuma nak sebutnya, gambaran pada kita je, dalam hidup kita ni, kena buat latihan. Jangan tak buat latihan. Buat latihan ni, kadang-kadang kena berlatih seorang-seorang. Kerana sampai masa dia, bila kena betul-betul keadaan itu, terlalu sukar untuk kita nak lalui keadaan yang sedemikian rupa. Sebuah kisah mengenai Abdullah bin Umar. Ketika anaknya meninggal dan dikebumikan, dia masih mampu mengukir senyuman. Yang ni yang berlaku pada Abdullah bin Umar. Bila dikebumikan jenazah anak dia, selesai saja dikebumi jenazah anak dia, dia ketawa. Bukan dia senyum, dia ketawa. Dia ketawa. Bila orang tanya pada dia, Anda biasa sebut yang ini. Bila orang tanya pada dia, kenapa kamu ketawa wahai Abdullah bin Umar? Dia kata, aku nak suruh syaitan sakit hati dengan aku. Ni bila orang tanya pelik, patutnya kamu kebumi jenazah anak. Selesai saja kamu kebumi jenazah anak, patutnya kamu ni rasa sayu kerana tak ada dah anak, riuh dan sebagainya. Tiba-tiba dia boleh senyum, dia ketawa je dia. Bila dia ketawa, orang pelik tanya dia, kenapa? Lalu dia jawab, nak suruh orang lain semua kehairanan dan bertanya pada dia, kenapa kamu masih mampu untuk ketawa sedangkan kamu baru saja ditimpa musibah dan dengan kehilangan anak? Maka dia menjawab, aku ketawa untuk mengecewakan syaitan. Dan Abdullah bin Umar disebut demikian. Aku ketawa ni nak suruh syaitan sakit hati tengok aku. Tengok aku ni tak rasa berduka cita. Patutnya rasa duka cita lah. Aku rasa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Oleh kerana kita datang kepada Allah dan kepada Allah kita kembali, kalau aku bersedih, adakah anak aku mampu hidup kembali? Dia tanya. Kalau aku sedih balik, atau kalau aku balik menangis teresa-esa, sunyi je dalam hidup, adakah anak akan hidup kembali? Tak juga. Jadi buat apa aku nak melayan kesedihan demikian? Kemudian dia kata, jadi ini saja yang aku mampu lakukan untuk mengecewakan dan menyakiti hati syaitan. Ingat ya, di antara benda yang dapat pahala dalam hidup kita, buat sakit hati syaitan. Ini antara benda yang kita kena ingat dalam hidup kita. Bila syaitan sakit hati dengan kita, yang ni dipanggil berpahala dalam hidup. Macam mana nak menyakitkan hati syaitan? Menyakitkan hati syaitan, senyum di waktu mana kedukaan. Kita boleh rasa dalam keadaan kita ceria, dalam keadaan kita dipuji dengan pujian, kita mampu bertahan dengan berbagai-bagai ujian. Bagaimana sekalipun ujian kita mampu untuk melalui saat yang sukar dalam hidup kita. Itu tanda kita ni seorang yang mampu untuk memberikan pahala-pahala dalam kehidupan seharian. Di antara perkara yang boleh menyakitkan hati syaitan, menyakitkan hati tetapi kita dapat pahala adalah dengan menyakitkan hati syaitan. Disebut. Kalau ditanya, Ustaz, di antara pahala-pahala yang dapat menyakitkan hati ni, hati apa yang boleh kita dapat pahala? Sakitkan hati syaitan. Hati syaitan ni, macam mana kita dalam keadaan jangan terlayan perasaan. Jangan terlayan perasaan. Bila kita melayan perasaan dengan keadaan yang sukar dan susah pada diri kita ni, kita layan sangat. Duduk seorang-seorang termenung, sedih je. Mengenang cerita lama dia panggil. Duduk seorang-seorang, kita duduk ingat cerita-cerita lama. Mitih air mata kita. Pasang pula lagu, bagaikan layang-layang terputus tali. Nak sebutnya kita je demikian. Kita pun, lalu kitanya ingat balik cerita-cerita lama. Yang menyebabkan akhirnya kita ni, menyebabkan gembiranya syaitan dengan tingkah laku yang kita lakukan. Jangan, Islam larang benda-benda yang demikian. Kalaulah kita berupaya sakitkan hati syaitan, kita pasti akan memperolehi pahala. Yang ni ganjaran yang Allah sediakan. Di antara pertembungan, bukan menyakitkan, nak sebutnya menyakitkan hati orang, tapi menyakitkan hati syaitan. Jarang ni kita belajar, kecuali yang ni. Jarang kita berjumpa dengan kita dalam kitab. Buat kerja kitanya sakitkan hati syaitan. Tak ada. Syaitan dicari jalan untuk dia, kita yang mengikut kemahuan dia.
Tiba-tiba kita boleh lawan benda yang kita tak nampak. Syaitan ni ada ke tak ada? Ada. Bila ada, lalu kita lawan dengan apa dia? Dengan nama-nama Allah. Sakit hati syaitan. Bila kita nak makan, baca bismillah, sakit hati syaitan, dapat pahala pada diri kita. Ini gambaran amalan yang perlu kita lakukan. Jangan kita biarkan syaitan ketawa di atas kemenangannya terhadap diri kita. Setiap kali mana kita berhadapan dengan berbagai-bagai ujian dalam kehidupan kita, lalu dalam keadaan demikian kitanya dalam keadaan begitu, kitanya memberi kemenangan pada syaitan. Jangan. Pastikan kita dalam keadaan yang memastikan diri dalam keadaan yang susah, bagaimana sekalipun kita berjaya di atas melawan yang dinamakan dengan perangai-perangai dan sikap dan akhlak syaitan tadi. Kita juga perlu sentiasa ingat bahawa dengan menyakiti hati orang lain, kita pasti memperoleh dosa. Itu beza. Buat sakit hati orang dapat dosa dalam hidup kita. Namun jika kita berjaya menyakiti hati syaitan, pasti kita akan memperoleh ganjaran pahala dalam hidup kita. Syaitan tu kan apa dia? Jangan nak bersangka baiklah dengan syaitan. Jangan kita nampak tak apa, kita kena jaga hati syaitan juga. Tak boleh. Jaga hati yang paling bahaya dalam hidup, yang kita kena jaganya. Jaga hati, jangan sakitkan hati orang, tapi sakitkan hati syaitan itu dapat pahala dalam kehidupan seorang. Mengapa? Kerana kita mahu menjadikan syaitan itu berduka cita dengan kejayaan orang mukmin. Kerana kita nak biarkan syaitan itu dalam keadaan berduka cita bila orang mukmin diberi kejayaan. Orang mukmin ni dia melawan dua tu. Melawan dengan orang kafir, melawan dengan yang disebut dengan syaitan. Kan dalam hadis Rasulullah sebutkan, Rasulullah kata al-mu'min baina khamsu syada'id. Orang mukmin ni akan berlawan dengan 5 benda dalam hidup ni. Dia akan berlawan sepanjang masa dalam hidup kita ni. Ada 5 ni benda yang kita lawan. Yang pertama, orang mukmin yang dengki dengan kami. Rasulullah pesan demikian. Kita akan berhadapan ni kedengkian sama-sama kita. Sama-sama kita ni benda yang kita akan hadapi. Polis dengki sama-sama polis. Jururawat dengki sama-sama jururawat. Cikgu dia dengki sama-sama cikgu. Ini kedudukan sama. Tok Modim dengki sama-sama Tok Modim. Dia akan dengki. Dengki ni kedudukan sama taraf dia. Orang mukmin ni dengki sama-sama mukmin. Orang mukmin, dia akan jadi demikian. Kedengkian, orang tu tengok kita, kenapalah dia tu tak tua-tua lagi. Patutnya dia kena tua pada saya. Kenapa nampak muka dia muda sangat misalnya. Ini dengki. Mula dengki cara dia. Kemudian kita tengok kan, bila dengki ni dia kena sama kedudukan di kalangan sesama mereka ini. Ujian-ujian yang Allah jadikan dalam hidup tersebut. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wa munafiq yughadahu. Orang munafik yang dengki yang dengki pada kamu. Ini kehidupan yang kamu kena lalui dalam hidup. Orang munafik yang benci pada kamu, kamu akan hadapi keadaan orang munafik tak suka dengan orang mukmin. Dia tengok muka kita ni menyampah ya. Orang munafik, kita pun tengok muka munafik tu pun menyampah ya. Sama-sama menyampah dia menyampah tengok muka kita. Tengok ustaz datang lagi dah dia suruh. Itu mesti nak cerita agama lah tu. Mesti nak cerita akhirat mati je dia suruh. Ini orang munafik. Orang munafik benci pada orang mukmin. Kemudian yang tiga, Rasulullah kata apa dia? Wasyaitanu yudillu. Syaitan akan mencari jalan menyesatkan kamu. Rasulullah cerita. Kemudian apa lagi kamu akan hadapi? Syaitan akan sesatkan kamu. Wa kafirun yuqatilu. Orang kafir akan membunuh kamu. Rasulullah ajar demikian. Orang kafir dia tak suka dengan orang mukmin. Dan yang akhir sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu yang menarik-narik diri kamu supaya kamu tidak mentaati perintah Allah. Ini benda yang kamu akan hadapi dalam hidup kamu. Sebut saja kamu orang mukmin, 5 ni benda yang kamu kena lalui perjalanan dalam hidup sebagai seorang mukmin. Oleh sebab itu kita perlu kuat. Jangan sekali-kali mengalah. Orang mukmin, orang yang kuat, dan dia didagang untuk sama sekali mengalah. Jangan. Bahkan kita kena rasa diri kita ni penuh dengan kekuatan yang tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman Allah,
matilah kamu orang yang bukan beriman dengan kemarahan kamu itu. Qul mutu bi ghaizikum. Allah Subhanahu wa taala sebut, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam hati manusia itu sendiri. Kadang-kadang orang kafir ni, dia sentiasa dalam keadaan yang dia benci pada orang mukmin. Benci pada orang mukmin ni, Allah Subhanahu wa taala sebut, qul mutu bi ghaizikum. Matilah kamu dengan kemarahan kamu pada orang mukmin. Tak ada faedah langsung kamu. Kerana Allah tahu apa yang terkandung dalam setiap hati di kalangan kamu itu sendiri. Orang yang tidak beriman sukar untuk mengawal perasaannya. Orang yang tak beriman, dalam hidup dia payah dia nak kawal diri dia. Namun tidak bagi orang mukmin. Orang mukmin orang yang mampu mengawal perasaan dalam hidup mereka. Orang mukmin adalah orang yang jiwanya cekal dan juga kuat dalam berhadapan dengan ujian. Maknanya kita jangan biarkan kita ni hilang kebahagiaan. Kita kena rasa banggalah kita jadi orang mukmin. Tu mudahnya. Jangan kita rasa sedih. Bila kita jadi orang mukmin, kita jadi down perasaan. Jangan. Orang mukmin ni orang yang hidup dia dalam keadaan sentiasa berbangga. Alhamdulillah aku diberi nikmat ini. Tak dipilih nikmat ini kepada orang tu. Tapi aku diberi nikmat menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah sebutkan, kalau kita nak kira nikmat kita ni, ulama-ulama kata nikmat yang pertama yang kita dapat, nikmat kita jadi manusia. Alhamdulillah, jadi manusia. Jangan sedihlah tak jadi burung merak sebenarnya. Ada setengah orang kan tengok cantik burung merak. Jangan sedih. Kamu jadi manusia ataupun kamu kena rasa gembira. Alhamdulillah aku jadi manusia. Tak jadi Pokemon sebenarnya. Kalau jadi Pokemon Go naik kita. Anak sebutnya kita ni jadi manusia. Jadi manusia ni alhamdulillah dalam hidup. Yang kedua, nikmat yang besar Allah bagi kita, nikmat iman dan Islam. Allah bagi nikmat ni, kita dapat Islam ni kita rasa bangga. Alhamdulillah, Allah tak bagi pada Barack Obama, tapi Allah bagi Islam ni kepada kita. Padahal patutnya bagi pada Presiden Amerika lah, bagi pada Presiden Singapura lah, senang cerita. Presiden Singapura kan dengan saiduannya dia buat ucapan dalam bahasa Melayu lah tu. Ucapan dia cerita tentang Islam. Maknanya bagaimana kehebatan dia. Dia panggil guru-guru agama ni asatizah atas asatizah. Para asatizah maksud. Orang kita nak sebut asatizah pun tak tahu makna apa. Tapi dia boleh panggil guru-guru agama ni para asatizah yang sentiasa memberi penangan tentang agama ni. Dia ceramah dalam bahasa Melayu. Kan malam kemarin dulu tak silap. Dia buat live. Dalam live dia tu, termasuk dalam FB dan sebagainya, tengok live dia ni sendiri, ucapan dia cukup dengan padu, semangat. Ni nak sebut Presiden Perdana Menteri kepada Singapura. Patut bagi pada dia lah, sebab dia faham terhadap Islam. Boleh cakap Melayu fasih daripada nak sebutnya daripada apa Perdana Menteri di setengah-setengah negara ni sendiri. Nak sebut bukan negara kita lah. Nak gambarkan fasih dia bercakap, guna istilah-istilah Arab dalam ucapan dia. Tapi Allah tak bagi nikmat tadi. Allah tak bagi. Kemudian nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tiga, yang nak sebutnya nikmat yang tiga yang Allah bagi dalam hidup kita, apa dia? Nikmat diberi faqih dalam beragama. Faqih dalam beragama ni pun nikmat. Alhamdulillah Allah bagi pada kita ni boleh belajar, boleh mengajar dan boleh mendengar. Ini nikmat juga dalam hidup. Maknanya kita ni ramai mana orang yang cemburu dengan orang yang mengajar. Ramai mana orang yang cemburu dengan orang belajar. Ni kan waktu mana kita buat live begini kan dalam Facebook ni. Ramai orang yang kerja dia kata, Ustaz, saya nak ucap terima kasih lah kerana ada live dalam Facebook Ustaz dia sebut. Kami ni kami tak boleh pergi belajar, tak sempat. Kadang-kadang kami cemburu dengan orang yang boleh belajar. Dia kata kami ni boleh dengar je sekarang ni. Alhamdulillah ada juga dia sebut demikian. Dulu dia kata pergi kerja je dia sebut. Tak ada kuliah nak dengar dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah dah ada ruang untuk nak belajar. Sekarang kan dalam YouTube ada, dalam Twitter ada, boleh buat live. Maksudnya dulu tunggu daripada TV je. Sekarang TV pun orang tak bawa dah.
Mana dah orang nak bawa handphone je, bawa gadget-gadget ni kan. Duduk kadang-kadang duduk bus stand. Ada yang dia kata sedang menunggu untuk nak jumpa dengan doktor, sempat lagi dengar kuliah ustaz mengajar. Kadang-kadang ada yang sedang menunggu dekat immigration, duduk dengar aja. Dia sebut, ni ada di kalangan orang yang mendengar. Bila orang yang mendengar ni dia dengar aja, lalu dalam keadaan demikian dia kata dapat manfaat. Tapi yang lebih besar lagi kita ni, yang lebih besar lagi, yang orang yang duduk dan boleh belajar, mengajar dan mendengar. Ini nikmat yang Allah kurniakan. Rasulullah sebutkan, ni faqih dalam beragama. 3. Yang keempat, nikmat yang besar dalam hidup kita ni, yang patut kita kena rasa, jangan kita rasa sedih. Jadi orang mukmin apa dia? Kita boleh jadi ikhlas dalam beragama. Ini nikmat. Bila kita boleh ikhlas, kita buat sesuatu kerana Allah, belajar kerana Allah, kita beragama kerana Allah, tak buat kerana yang lain daripada Allah. Ada orang masuk Islam, orang tanya, kenapa masuk Islam? Kerana nak kahwin. Lepas pada tu, dia kahwin, tiba-tiba bercerai berai, keluar balik daripada Islam. Ada yang demikian, dia tidak ikhlas dalam beragama. Beragama ni perlu pada penuh keikhlasan. Ujian dalam hidup. Ujian dalam hidup. Maknanya, bila kamu masuk dalam, kamu beragama, kamu kena jadi ikhlas. Orang yang ikhlas, dia tak akan goyang dalam kehidupan dia, bagaimanapun ujian yang dilalui dalam diri dia. Kemudian yang kelima, nikmat yang besar dalam hidup apa dia? Allah bagi kita keampunan dalam kehidupan. Keampunan. Dosa terbuat, tiap-tiap hari ni ada je dosa. Dosa kita ni kan ada kan, duduk menunggu, tunggu, lambat lagi ke ustaz ni datang. Datang ke tak datang ustaz? Dah mula tu, dah mula. Dia mula-mula prasangka dulu. Prasangka. Tengok ustaz datang, alhamdulillah kita sebut. Kita sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis dosa kita tadi. Maknanya senang je pada diri kita ni. Allah ampunkan dosa. Nikmat diampunkan dosa. Sebagaimana nikmatnya orang yang diisytiharkan, yang asalnya dia seorang muflis, diisytiharkan keluar daripada muflis. Lebih besar daripada itu. Seorang yang muflis kan, dia tersekat banyak. Nak buat loan bank tak boleh. Nak jalan keluar negara tak boleh. Nak buat nak beli barang tak boleh. Banyak benda yang disekat daripada nama dia, kerana dia isytihar muflis. Ni baru sekatan dunia. Bayangkan orang yang ada dosa, dia lebih daripada muflisnya dia, daripada dunia ini sendiri. Kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tahu tak siapa di kalangan kamu orang yang muflis? Al-muflis, kamu tahu tak siapa muflis? Sahabat-sahabat jawab, man la dinaran wala dirhaman. Orang yang tak ada duit, sen dan juga ringgit. Senangnya. Lalu Rasulullah kata, itu satu, betul lah yang tu. Tapi muflis ni, orang yang sampai di akhirat dengan pahala-pahala yang banyak, tiba-tiba dapati dia buat dosa dengan orang lain. Dia ambil dosa-dosa orang, dia pikul. Habis dosa orang yang dipikul tu tak ada juga. Habis dah dosa-dosa orang yang dipikul, tiba-tiba dia tak ada apa dah dia nak bagi. Mula-mula dia bagi pahala dia, bagi pahala dia. Rasulullah kata, bila ada orang tuntut daripada kamu duduk jiran dengan aku tapi engkau tak bagi tahu pun pada aku yang kau pergi belajar, misal contoh. Bila begitu, kau seorang je tahu. Engkau, kalau orang tanya nak ke mana, dia tak jawab pun nak ke mana. Waktu mana tak dunia dahulu. Jiran-jiran kita ni, dia dakwa kita. Dia kata, aku nak pahala kau. Kita pun bagi pahala. Bagi pahala. Bila habis pahala kita, dah habis dah pahala kita, Rasulullah kata, dia tuntut, dia suruh pula pikul dosa dia. Ambil dosa dia pula. Ini orang yang al-muflis di pada mahsyar Allah SWT. Kita orang tuntutan, orang yang menuntut dengan kita paling dekat siapa ni? Pasangan hidup. Pasangan hidup akan menuntut kita yang paling dekat. Lepas pada tu, al-aqrabin. Orang yang paling dekat lagi, adik-beradik. Adik-beradik kita. Kemudian siapa lagi? Orang yang anak beranak kita lah. Adik-beradik, anak-anak kita ni yang paling dekat, yang dapat harta pusaka kita. Ni semuanya akan tuntut. Di pada mahsyar nanti akan tuntut. Pahala engkau bagi, dosa aku kau ambil. Habis saja jiran tetangga yang dekat-dekat lagi. Habis lagi siapa lagi? Yang jauh-jauh sikit daripada tersebut. Ini mula menuntut dan menuntut dalam diri kita. Ini nikmat.
Kemudian itu nikmat keampunan, dan kemuncak nikmat yang kita dapat, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah redha pada kita, dan keredaan Allah yang ditentukan oleh Allah pada kita. Bila kita mati saja, dekat nak meninggal dunia, mereka sebut, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwa ditenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu pada Allah dalam penuh keredaan, dan Allah redha pada kamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu di kalangan hamba-Ku, dan masuklah kamu ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya mati. Orang beriman, orang yang tidak beriman sukar untuk mengawal perasaannya, namun tidak bagi orang mukmin. Orang mukmin adalah jiwa yang cekal dan kuat. Dalam berhadapan dengan pelbagai musibah, dia sentiasa menganggap bahawa apa yang menimpanya itu bukanlah masalah besar dalam hidupnya. Orang mukmin ni begitu. Orang yang dalam hidup kita, bila kita kena ujian, nampakkan ujian tu kecil. Jangan kita nampak ujian tu besar. Jangan yang menyebabkan kita dirasa mengalah. Kena ujian je, kita rasa down terus. Pada diri kita jangan. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, dia tidak mampu untuk berhadapan dengan segala ujian. Orang yang tak ada iman, tak mampu untuk nak berhadapan dengan ujian dalam hidup. Malah kemarahan itu akan menyebabkan dekatnya dengan kematian dengan dirinya. Orang yang tak beriman pada Allah ni, kadang-kadang dia mati awal sebelum daripada dia dalam keadaan itu, dia ni mati dulu hati dia, belum lagi jasad dia mati. Kerana dia tak mampu nak kawal diri dia. Bukankah kita biasa dengar orang yang cepat marah akan menyebabkan tekanan darah mereka mula naik dan tinggi. Bila hidup kita ni tak mampu nak kawal diri, tak mampu nak kawal, kita cepat marah. Marah-marah ni lah yang menyebabkan akhirnya naik darah. Darah ni naik pada diri kita. Kan doktor-doktor dia sentiasa pesankan, bila orang darah tinggi, dia kata kawal sikit perasaan dia. Stres ke dia? Dia bagi ubat yang kita ni jangan bagi stres. Ubat apa dia? Ubat tidur ya? Ubat tidur. Bila bagi je ubat stres, lapang sikit, tidur je kita. Tenang, kita tak fikir banyaknya pada diri kita. Kenapa dia? Kerana bimbang, darah ni akan lagi naik. Lagi kuat berfikir, lagi naik. Kuat lagi kamu tekanan perasaan kamu, kamu tak boleh kawal diri kamu, depan duduk jantung kamu, yang menyebabkan darah tu naik 180, 200 tubuh dan dia. Kenapa? Tak terkawal pada diri seorang. Maka kalau kita tidak pandai kawal kemarahan, ia boleh mengundang pada cepatnya kematian. Memang begitulah. Siapa yang tak mampu kawal dalam diri dia, kemarahan dia, cepat mati lah orang tu. Orang Melayu kita kata tak cepat mati, tapi cepat tua. Muka tua je nampak. Orang tanya kenapa muka tua? Kerana tak mampu nak kawal kemarahan. Stres dalam diri dia. Cuba banyakkan kita ni lapang dada kita, tekanan kita. Orang nampak cute je kita. Nampak kita je tenang je dalam hidup. Ni tak. Muka kita pun, orang tengok muka kita tension tu, orang yang mandang tu pun tension. Nak sebutnya tensionnya tengok muka kita. Ada orang yang demikian. Orang mukmin ni orang yang hidup dalam keadaan Allah bagikan kelapangan pada dia, walaupun dia diuji dengan ujian-ujian yang banyak. Kita kata ustaz, sedaplah ustaz sebut, tak kena pada ustaz. Kalau kena pada ustaz, baru ustaz tahu. Kadang-kadang kita demikian. Tak, kita kena berlatih lah, berlatih. Anak sebut banyak kali, latihan ini perlu dalam hidup. Berlatih ni, bila kita latih dalam hidup kita ni, lama-lama dia akan menjadikan kelapangan dalam diri kita. Awaslah, kerana ini adalah orang yang mendengar larangan. Kamu sahajalah yang suka dan percayakan mereka, sedangkan mereka tidak suka pada kamu. Kamu juga beriman pada segala kitab Allah, sedangkan mereka tidak beriman pada Al-Quran. Dan apabila mereka bertemu dengan kamu dan mereka berkata, kami beriman, tetapi apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit hujung jari kerana geram marah kepada kamu. Katakanlah, wahai Muhammad, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui segala apa yang terkandung dalam hati, dalam dada manusia itu. Dalam surah Al-Imran ayat 119, Allah cerita benda demikian. Jelas seorang mukmin tidak akan membiarkan kesedihan yang dirasai itu berpanjangan dalam hidup.
Walaupun kamu berhadapan dengan berbagai-bagai ujian dan cabaran, kamu jangan berpanjangan kesedihan pada diri kamu. Memanjang-manjangkan kesedihan bukanlah sebahagian daripada ciri-ciri orang mukmin. Orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin tak membiarkan dalam hidup dia dalam keadaan berpanjangan kesedihan. Orang yang beriman akan mengatasi kesedihan secepat mungkin. Ya, sebagai manusia biasa, mereka tidak terlepas daripada kesedihan, namun tidak dibiarkan berpanjangan dalam kehidupan seorang. Ya, kita nak nafikan kita tak kena sedih langsung, taklah. Kita ni manusia kan. Tapi kena kawal sedih. Jangan sebagaimana kita kawal marah. Islam bukannya nak larang pada kita tak ada marah langsung, tak. Tapi kena kawal. Kawal ni benda yang kita kena ada. Ni tak, kita ni yang jadi masalah orang kita ni tak terkawal. Marah tak terkawal, makan tak terkawal. Kita kan, bila kita makan tak terkawal, yang menyebabkan akhirnya kena kencing mani. Mula pelik, kenapa dah kena kencing mani? Padahal kita tak kawal. Dalam hidup kita sama juga dengan kita makan seafood, dah mula kena gaut. Bila kena gaut tu mula kita tanya, kenapa lah kena gaut? Kerana kita tak terkawal. Dalam hidup kita ni Islam suruh kawal je. Bukan Islam suruh totally kita buang begitu, tak. Kerana sifat manusia demikian. Allah bagi dua-dua dalam hidup kita. Allah jadikan kita ni di antara malaikat dan juga syaitan. Di antara dua kejadian ini Allah jadikan manusia. Kita ni kalau baik sangat, bagus sangat orang ni, orang kata macam malaikat dia. Kalau bagus kan, bagusnya dia macam malaikat. Tapi kalau jahat, jahat macam syaitan terus. Jahat macam syaitan. Dan manusia ni Allah jadikan tengah-tengah. Tengah-tengah ni lah kejadian yang dinamakan dengan manusia. Para Nabi turut mengalami rasa sedih, ada emosi sedih dalam hidup Nabi ada. Bahkan Rasulullah turut bersedih saat ditinggalkan orang yang dicintai dalam hidup Rasulullah. Rasulullah sedih ke dengan kewafatan Khadijah? Ya, sedih. Rasulullah sedih ke dengan kewafatan anak lelaki dia? Rasulullah sedih. Ibrahim. Rasulullah mengalir mata. Mengalir mata Rasulullah. Orang tanya Rasulullah, ni apa ni Rasulullah? Kamu sedih juga? Lalu Rasulullah kata, inilah sifat fitrah manusia. Tetapi nak sebutnya kena kawal lah. Macam mana cara dia? Kita kena ada agama. Namun mereka tidak berlebihan dalam bersedih. Dalam bersedih itu mereka mampu kawal. Baginda sendiri segera bangkit dan kembali berjuang tanpa memanjangkan kesedihan. Inilah sikap yang perlu kita contohi dalam kehidupan kita. Menjadi orang mukmin, orang yang mampu mengawal diri. Memang mustahil untuk tidak bersedih ketika diuji. Pelik sangatlah. Kalau orang penampar pun senyum je. Pelik sangat dia. Bila orang kata macam-macam gaya pun buat dia. Tak pelik sangat. Bukan ni dia boleh orang panggil, boleh test balik mental dia macam mana. Kalau kita demikian, tak. Tapi yang nak sebutnya, kehilangan harta, kematian orang yang dikasihi, jabatan yang diidamkan tidak tercapai, ataupun selebriti kita diconting dengan tinta fitnah, ada insiden yang boleh mengundang kesedihan dalam hidup. Di kita kan, bila orang kata, yang kata tu pula yang dekat dengan diri kita. Yang kata tu kan, na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang, misal contoh yang berlaku, apa dia? Yang kata pada diri kita ialah suami kita sendiri yang kata. Kata pula cerita pada mak mentua, cerita pada kakak-kakak ipar, mak ipar kita. Tentang perangai kita, tingkah laku kita. Allah down terus. Kalau seorang isteri ataupun seorang suami, lagu jatuh maruah dia bila isteri dia mempelekehkan suami dia di hadapan mak mentua dengan adik ipar dan semuanya, dia pelekehkan begitu saja. Allah memang hilang perasaan yang mempelekehkan kita. Tapi di waktu itu nak sebutnya pada kita, macam mana kita nak kawal? Nak suruh kita ni boleh bertahan. Yang kadang-kadang kan anak biasa buat contoh, kalau kita ni orang-orang jauh pelekeh, mungkin kita kata dia tak kenal kita. Tapi yang dekat dengan diri kita tiba-tiba pelekehkan kita. Yang ni yang dahsyat. Yang kita mula tak mampu nak kawal. Ada setengah-setengah orang dia jadi sedih yang amat sangat. Yang kata kita tak pandai masak ni suami kita. Contohnya, cerita pula pada mak mertua. Betulan kahwin dengan isteri tak pandai masak misalnya.
Dia cerita begitu, kita ni puas beli buku dah sepi dah kita. Kita ni puas masak dah. Tiba-tiba dia sebut macam tu, kita rasa lemah tu badan. Tak bermaya je. Akhirnya kita tak ada rasa kekuatan nak melalui saat-saat berdepan dengan mereka-mereka ini. Dia akan jadi demikian. Ni kita kena kawal. Di saat tu kena kawal diri kita. Ya Allah, tolonglah saya jaga diri aku, jangan sampai peringkat aku ni lemah selemah-lemah. Mana kan orang tak nak balik kampung, tak nak. Kenapa? Cakap tak habis-habis. Cakap tentang diri kita. Akhirnya rela tak balik kampung. Habis tu nak duduk kat rumah je lah. Tak payah pergi ke mana-mana pun ada juga. Kenapa dia kesan daripada kata nista yang tak berhenti orang bercakap dan bercakap terhadap diri kita. Sabarlah. Tetapi begitu dah sunnah kehidupan. Perjalanan hidup ni, kita kena ingatkan, kalau ada orang mengata pada kita, tanda kita hidup dah tu. Mudahnya dalam hidup kita. Tapi kalau dah kita dah tak, orang tak mengata, tanda kita mati. Kita kena nampak begitu je. Kalau kita ni ada orang cakap lagi tentang diri kita, tanda kita hidup. Tapi kalau dah tak ada dah orang nak bercakap tentang diri kita, tanda kita dah mati dah. Tanda kita dah tak berfungsi panggil. Kalau kita dah tak berfungsi, mana orang nak bercakap? Orang nak sebut tentang diri kita. Bila orang pun tak nak sebut, tak payah cakap dah tentang diri dia, kerana dia dah tak ada dah. Orang dah matikan dalam memori perjalanan hidup dia panggil. Bila begitu, kita diajar supaya apa dia? Alhamdulillah, ada lagi orang cakap tentang dia. Satu. Yang kedua, kita kena ingat, kadang-kadang Allah nak suruh kita ni dapat pahala melalui orang yang berkata-kata terhadap diri kita. Dan Allah nak kafarahkan dosa kita dengan celaan-celaan orang. Bila orang cela kita tu, itulah peluang kamu dapat dosa, dapat pahala, dan kamu akan kafarah dosa. Lalu di waktu inilah, dalam masa yang sama, kamu akan diangkat darjat kamu setinggi-tinggi darjat di sisi Allah SWT. Yang ni yang berlaku. Nabi Muhammad SAW, apa orang tak cakap pada Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad ni, benda apa yang dibuat jahat pada orang? Dia pernah kacau anak dara orang ke? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah ambil barang orang ke? Tak hantar? Tak pernah. Benda apa yang Nabi Muhammad buat sehinggakan kebencian begitu sekali? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Allah sebut, tak ada sebab lain mereka benci pada kamu kerana kamu beriman kepada Allah yang azizul hamid, yang maha perkasa dan juga terpuji. Anak ingat lagi anak, bila orang kata pada anak dalam Facebook, orang viralkan apa dia? Ustaz ni pak lebay pas ke dia sebut. Dia viralkan tu. Mula-mula kita tengok tak datang mesyuarat sekian. Bercakap tentang Selena Gomez. Kan anak ulas tentang Selena Gomez. Anak kata tak boleh. Bukan kerana soal yang disebut dengan soal yang dinamakan seksi tak seksi. Soal dosa ke tak dosa benda tu. Berkat ke tak berkat. Yang tu yang besarnya. Dan anak tulis sikit dalam Facebook. Marah di kalangan setengah-setengah orang. Marah pada anak-anak membantah kehadiran Selena Gomez. Lalu orang viralkan tulis pak lebay macam-macam gaya, bercakap je. Bahkan kadang-kadang kita buat kuliah begini, ada lagi tulis yang tulis komen, dia kata apa dia? Ustaz, mesyuarat tak datang. Lepas tu makan allowance, dia sebut demikian. Kita ni kalau ikut hati memang kita nak marah, tapi tak, kita kata ni lah jalan Allah nak bagi pahala pada aku. Allah nak bagi pahala macam ni dah. Dalam hidup kita ni, bila ada orang cakap tentang diri kita, orang hina kita, ejek kita, masa ni lah kita dapat diberi ruang dan pahala dalam hidup. Tambah bila datang mesyuarat kan, anak di majlis Bandaraya Shah Alam tu, bila ketua WIP Shah Alam tu orang Cina, orang bukan Islam. Padahal bandaraya orang Islam. Ketua WIP orang bukan Islam. Ini punca sebab orang kita lah, orang kita yang pilih. Orang kita yang pilih parti-parti tertentu, parti tertentu hantar ketua WIP 2-3, bukan seorang dua. Yang bukan Islam ni ada lebih kurang 6 orang ke 7 orang, besar juga lah. Ramai juga jumlah orang bukan Islam.
Tu yang timbul jumlah Arab banyak masuk. Bila mesyuarat saja timbul soal lesen Arab, lesen rumah buruh dan sebagainya. Dia akan jadi demikian. Kenapa ni orang bukan Islam bawa masuk benda demikian? Dulu kan payah kan nak jumpa di Shah Alam ni benda-benda yang tak elok. Kelab-kelab malam pun tak boleh bina. Sekarang hotel-hotel, anda tegur sikit bawah ni, hotel yang sejam 2 jam ni, siapa yang pergi tidur sejam 2 jam? Sejam 2 jam ni hotel, orang boleh masuk ni. Anda kata, anda sebut dalam mesyuarat, anda kata tolong cek balik hotel-hotel dan kita nak minta balik supaya senarai hotel-hotel yang sejam 2 jam ni, mana ada orang tidur? Baik tidur dalam majlis ilmu sejam, kan? Tidur dalam kelas lagi lain lagi daripada pergi tidur dekat hotel sejam. Mana ada, kecuali penzina yang datang. Ini benda yang dilakukan. Anda kata cuba cek balik. Kenapa? Kerana ni ada unsur-unsur yang orang tak faham tentang Islam. Duduk dalam mesyuarat, bila kita cerita tentang Islam, mereka kata, tu urusan Islam lah, bukan urusan kami. Padahal dia terlibat dalam masalah Arab, masalah judi dan sebagainya yang berlaku. Ayah kita, orang kita kan silap dalam memahami. Kita biarkan orang yang bukan Islam merintah kita, orang Islam. Macam di Kelang, macam di Subang Jaya ni, sama juga keadaan. Majlis bandaran ini, perbandaran ini, siapa yang kuasai? Kerajaan tempatan, bawah kerajaan tempatan ini. Yang ni yang mainkan peranan. Mereka yang menentukan lesen-lesen, pusat hiburan, kedai-kedai dan sebagainya. Masuk ni, semua ni siapa yang tentukan? Majlis kerajaan tempatan. Majlis kerajaan tempatan ni, ahli majlis yang tentukan banyak mana boleh masuk ke, tak masuk ke dan sebagainya. Kita yang menentukan benda demikian. Silap kita. Orang kita nampak, dia nampak bahawa benda yang disebut dengan dia nampak tentang mengenai parti, tapi dia tak nampak bagaimana Islam itu yang semakin teruk dan semakin teruk. Islam itu keutamaan dalam hidup kita. Ramai orang kita silap. Cakap banyak kan kena gam gitu kan. Kemudian penuh dengan kesedihan. Tetapi begitulah sunnah kehidupan. Dalam hidup kita ni, inilah sunnah kehidupan. Tidak selamanya bahagia dan gembira. Anda tegur, semalam pun anda tegur tentang kubur. Kubur ni, kubur orang Islam ni, Allah berhanaskan. Cuba bayang, guna jengkau gaut. Kan gaut tu tak apa lagi bagi anda sebab tak ada lagi mayat. Tapi lepas ada orang meninggal dunia, tolak dengan jengkau. Tolak. Dan letak jenazah tu kan, letak jenazah dalam kubur tu, sandar je tak ada liang kat bawah. Patutnya dia kena ada liang. Anda pergi ke beberapa kubur, 2-3 kali anda hantar jenazah ke kuburan, anda pergi dan tengok kubur tu kubur, tapi kat dalam tu sepatutnya ada satu lagi liang. Patut ada satu lagi. Supaya apa dia? Ni jenazah ni, bila kita letak begitu, jenazah kita letak di dinding kubur gitu, menghadap anak. Nanti bila orang dah ke bumi, dah tutup dengan liang kat tepi begitu, macam ni kan, ni kita kata tanah liang. Dia sandarkan mayat ke dinding begitu je. Lepas tu ambil pula kayu, tutup papan tu, dia lahap tutup kat sini. Bila dah lama sikit jenazah ni lulai, dia terlengkup, dia mula menghadap ke atas, dia tidak menghadap ke kiblat. Yang tu Islam suruh biar dalam liang tu dia ada satu lagi tebuk kat tepi pun boleh, ataupun buat kat tengah ni pun boleh. Buat kat tengah ni dengan tujuan apa dia? Nak suruh dalam liang tu ada satu lagi liang kecil, biar badan dia supaya tak boleh tergolek lagi. Tapi tempat kita ni, ramai di kalangan kita nak cepat, bagi letak dinding begitu, kemudian tutup saja dengan papan, begitu, kemudian timbul tanah atas ni. Bila dah tak ada kekuatan lagi, jasad tu dia akan terlungkup. Dia menghadap ke atas, kepala menghadap ke atas. Bukan yang terlungkup lah, ataupun yang terlentang menghadap ke atas, tidak lagi menghadap ke kiblat. Yang tu yang kita nak, supaya betulkan benda demikian. Malah nak tegur kan, tapi oleh kerana ketua WIP tidak orang Islam, dia peduli apa? Yang tu buat surat lah, buat surat hantar ke Jabatan Kejuruteraan, nak suruh
Kerana dia tak faham. Himpitan kubur, kita nak sebut himpitan kubur, tak faham. Nak sebut bagaimana azab kubur, tak faham. Ayah kita, orang kita lah silap, dia panggil silap dalam memahami perkara yang sedemikian rupa. Tetapi begitulah sunnah kehidupan. Tu pun alhamdulillah dah ada juga ustaz-ustaz nak cakap. Bila nak cakap tentang Salina Gomez tu, pegawai-pegawai kerajaan tu angkat sama. Bagus. Bagus. Waktu mana kita nak cakap tentang anak sebut dalam syarat anak sebut, kita bukan soal yang disebut dengan yang ni soalnya dapat pahala ke tak dapat pahala program ini. Kenapa nak buat di tempat ini? Kenapa tak buat tempat gym tendang ni pergi buat di Genting Highland ke misal contoh. Pergi buat dalam tempat yang memang tempat maksiat dah. Senang. Bila Allah nak ganapkan manusia di situ, ganap sekaligus dengan mereka. Ni kalau Allah turunkan bala, dengan kita kena bala. Tak peduli lagi dah dengan siapa. Allah bila turun bala, Allah matikan seorang, habis kena semua. Bila mati, Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, habis itu sekian orang soleh Rasulullah. Sekian orang soleh. Allah kata, Rasulullah kata apa dia? Orang soleh tu tak mencegah kemungkaran. Tak tegur, tak cegah. Bila tak cegah, dengan dia dimatikan oleh Allah, dengan dia dibangkitkan di akhirat nanti ala niyatihim, dasar pada niat yang kamu lakukan. Apa yang penting adalah kebijaksanaan kita dalam memanfaatkan kesedihan itu menjadi potensi yang boleh melonjakkan kekuatan mukmin sejati. Islam ajar, bila kamu sedih, kamu tukar sedih tadi menjadi nikmat-nikmat yang baik, menjadikan kekuatan dalam diri kamu. Jangan kamu kalah dalam diri kamu. Jangan kamu takut dengan cacian makian orang. Tetapi kamu kena rasa bahawa itulah jalan peluang untuk kamu pulang menjadi hamba Allah yang taat pada perintah Allah. Bukannya menjadikan kesedihan itu punca segala kehancuran ataupun pintu masuk syaitan ke dalam hati nurani manusia. Semoga kita semua mampu menghadapi saat-saat yang sukar dan bangkit kembali daripada kesedihan dalam hidup kita. Kita berhenti sekat ni, insyaAllah tersambung bahaya gangguan musuh yang nyata dalam hidup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, anda sebut tentang ibadah korban. Kalau jemaah yang ada nak buat korban tu, ada jemaah yang tanya kena buat tak tahun ke Ustaz? Buatlah. Kalau Allah bagi peluang pada kita, selagi mana kita tak mati ni, kita buatlah. Tapi kalau kita dah meninggal dunia, tak ada lagi korban bagi orang yang telah meninggal dunia ni sendiri. Jadi kalau jemaah-jemaah yang masih lagi kita diberi peluang sekarang, kita buatlah. Tak banyak pun, dalam 550 satu bahagian, ataupun 600 satu bahagian, ataupun 650 satu bahagian. Jadi kita pakak-pakak lah di kalangan keluarga kita, paling tidak ambil satu bahagian di kalangan keluarga kita buat korban juga. Kalau kita tahu kelebihan korban ini, nescaya kita tak akan tinggal pahala-pahala yang Allah sediakan untuk kita. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.